Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wa al-infa' wal ifada wa al-istifada wa al-hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa ad-dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kami mohon kepadamu pada malam hari ini kami belajar sirah Nabi yang termulia. Berikan kepada kami keupayaan untuk meneladani sirah Nabi Muhammad SAW dan mentakzimkan akan zatnya dan juga mengikuti akan ajarannya dan juga mencintai kepada beliau. Amin Allahumma amin. Kita sampai kepada bab peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu semua sedia maklum akan peristiwa yang terhebat berlaku bagi pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya adalah merupakan satu jemputan khusus, satu pelawaan, satu layanan istimewa daripada yang maha istimewa pada insan teristimewa. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah semata-mata satu pelawaan untuk membuka rahasia keagungan ciptaan Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya bukan perkara yang mudah untuk diuraikan atau difahami dengan jelas dan detail oleh selain beliau. Yang hanya kita dapat memahami daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sedikit sekali berbandingkan kepada hakikat yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya adalah merupakan satu peristiwa yang membuka tirai hijab yang memisahkan antara pelbagai jenis awalim, pelbagai jenis alam. Dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya melebihi daripada alamul ardi. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijab alam dunia. Dibuka oleh Allah untuk baginda Rasulullah hijab alamul barzakh. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijab alamus sama', alam langit. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijab alam akhirat. Semuanya berlaku, bahkan dibuka oleh Allah hijab yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah sendiri dan oleh baginda Rasulullah, yaitu maqam yang tidak ada mana-mana malaikat pernah sampai dan tidak ada mana-mana nabi pernah sampai. Hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang bertemu pada waktu itu. Dan kalau begitu rahasia alam ini dibuka oleh Allah untuk Rasulullah pada malam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Kita akan dapat mengetahui bagaimana alam dunia ini dibuka hijabnya oleh Allah. Kita akan melihat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj bagaimana alam barzakh itu dibuka hijabnya oleh Allah untuk Rasulullah. Kita akan melihat bagaimana hijab alamul ulwi, alam langit ini dibuka oleh Allah untuk Rasulullah. Kita akan melihat bagaimana alam akhirat, surga dan neraka dibuka hijabnya oleh Allah untuk Rasulullah. Dan kita
kita akan melihat bagaimana hijab dibuka oleh Allah dalam keadaan perjumpaan Allah dengan baginda Rasulullah SAW. Kesemuanya itu berlaku dalam sebahagian malam sahaja, yaitu peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj. Oleh sebab itu, al-ulama memberikan dua tajuk atau dua judul kepada Isra dan Mi'raj. Adakah itu satu mukjizat ataukah Isra dan Mi'raj itu satu peristiwa kejadian luar biasa, tapi bukan merupakan satu mukjizat? Adakah Isra dan Mi'raj itu mukjizat atau peristiwa luar biasa yang bukan mukjizat? Mereka yang berpandangan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu satu peristiwa khas untuk Nabi, bukan mukjizat, bukan nak mengurangkan kedudukan Isra dan Mi'raj, tidak, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada kita apakah itu mukjizat dan adakah berkesesuaian peristiwa Isra dan Mi'raj untuk dilabelkan sebagai mukjizat atau tidak. Kita dapat memahami setelah kita mengetahui apakah itu mukjizat. Memang dalam tajuk yang kita bahas, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan mu'jizatul Isra wal Mi'raj, mukjizat Isra dan Mi'raj. Maknanya beliau berpandangan dia sebagai mukjizat. Syekh Al-Buti mengatakan Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat disebabkan oleh kerana mukjizat itu artinya perkara luar biasa yang berlaku kepada seorang yang mendakwa dirinya Rasul. Perkara luar biasa itu tak boleh ditandingi atau didatangkan oleh orang lain atau makhluk yang lain. Perkara luar biasa yang berlaku kepada seorang Nabi yang tak boleh orang lain mendatangkan sama dengan apa yang dibuat oleh Nabi dalam bentuk mukjizat itu namanya mukjizat. Tapi perkara luar biasa yang terkadang boleh dilakukan oleh orang lain, maka ianya boleh dikatakan karamah atau dikatakan sebuah perkara yang sihir. Bukan sihir boleh berjalan di atas awan, boleh berjalan di atas air. Demikian juga karamah, boleh orang berjalan di atas awan, boleh juga orang berjalan di atas air. Di zaman Rasulullah SAW, baginda menghantarkan seorang panglima perang, kalau tidak silap saya namanya Al-Ala Al-Hadrami, untuk berperang menghadapi musuh di mana peperangan itu mesti melintasi kepada lautan. Sampai di tepi laut tidak ada bahtera atau perahu yang boleh memindahkan mereka untuk menyeberangi lautan itu, menjalankan misi yang diutuskan oleh Rasulullah. Maka mereka berkata, nah macam mana sekarang ini? Nak berperang mesti menyeberang laut. Nak menyeberang laut tak ada perahu. Kalau begitu jom kita balik. Pasal apa? Karena tak mungkin nak berenang menyeberangi lautan. Kata panglima perang mengatakan, Rasulullah suruh kita berperang, bukan suruh kita balik. Kita keluar disuruh berperang, kita tidak akan balik kecuali setelah berperang atau memenangi peperangan atau orang itu musuh lari. Tak boleh. Apa yang disuruh oleh Nabi kena mesti kita tunaikan. Lalu macam mana nak buat dengan lautan ini? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami diutus untuk kepada Rasul-Mu untuk berperang menghadapi musuh berada di sebelah sana, menghalangi kami lautan ini. Jadikan lautan ini jalan laluan untuk kami dapat meneruskan perjalanan kami menunaikan misi Rasul-Mu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan kepada api Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api yang sifatnya itu membakar, jangan kamu bakar Ibrahim, bagi dirimu sejuk.
dan juga selamat bagi Ibrahim. Api yang panas boleh jadi sejuk, boleh jadi selamat. Berhari-hari api itu menyala, dinyalakan oleh Namrud. Orang pun bertunggu berhari-hari, balik rumah, tidur, balik lagi, esok masih api itu menyala, malam balik lagi rumah, esok balik masih menyala. Berhari-hari itu api menyala terus. Api padam, Nabi Ibrahim keluar selamat. Dikatakan 1 minggu api itu menyala. Orang saja dibakar sampai 1 minggu dah habis jadi api. Nabi Ibrahim keluar selamat. Siapa yang mengangkat panas itu daripada api? Allah. Yang menciptakan panas pun Allah. Yang menciptakan mampu nak menarik balik, yang memberi mampu untuk mengambil balik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan air itu untuk dapat menenggelamkan sesuatu yang berada di atasnya pun sifat air menenggelamkan. Allah mampu juga Allah untuk menjadikan air itu dalam kuat, macam batu, macam laluan kuat untuk dilalui apa saja barang berat untuk tidak tenggelam. Tidak mampukah Allah berbuat demikian sebagaimana boleh menjadikan api itu tidak panas, bahkan sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Demikian dia mampu untuk menjadikan air yang boleh menenggelamkan apa saja yang berada di atasnya, untuk air itu menjadi laluan, jembatan bagi tenteranya Rasulullah SAW. Berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan air itu menenggelamkan, jadikan air tak menenggelamkan. Bismillah, jalan naik itu tentera dengan begitu ramai, pijak kepada lautan itu untuk menyeberangi. Bunyi suara kaki kuda di atas air lautan, macam itu pijak batu kuat. Bukan bunyi air, bukan kemudian ada macam peracikan kepada air. Zatnya air, tapi fungsinya adalah menjadi macam laluan bagi kaum muslimin yang ingin meneruskan perjalanan misi Rasulullah SAW. Untuk tampar kaki menyeberangi lautan dengan begitu luas, bukan orang berjalan lagi, dengan kuda-kudanya sekali. Pohon sampai di perjalanan, sampai dah jauh sana, ada barang yang jatuh, patah baliknya Abu Hurairah menceritakan. Patah balik ke tengah-tengah lautan, sampai barang yang jatuh tak tenggelam, tak basah pun juga. Air lautan kekal tak menenggelamkan orang yang lalu di atas air lautan. Yang maha berkuasa mampu nak mengubah segalanya dengan kun fayakun. Ini perkara luar biasa, tapi berlaku bukan kepada para anbiya, berlaku kepada para aulia. Sama juga perkara ini boleh berlaku kepada orang-orang yang punya ilmu sihir. Boleh lalu di atas, kadang-kadang boleh terbang juga. Sebagaimana ilmu sihir diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, boleh memisahkan dua orang yang statuskan sebagai suami istri. Yani perkara luar biasa yang boleh dilakukan oleh orang lain, maka ianya adalah boleh menjadi karamah, boleh menjadi ilmu sihir, bergantung kepada siapa pelakunya. Kalau orang yang saleh, maka karamah. Kalau orang yang tak betul, maka akan menjadi sihir. Tapi mukjizat tak seorang pun yang boleh. Tukang sihir tak boleh, orang yang wali pun tak boleh nak mendatangkan mukjizat. Itu mukjizat. Seperti mengeluarkan air daripada tangan. Mana ada orang la wali wala sahir. Orang ahli sihir yang mengubah tali untuk menjadi ular, itu yang disihir, bukan dijadikan tali menjadi ular. Tak, dia sihir mata orang supaya tengok tali macam ular. Fasahara a'yunan nas, kata Allah dalam Al-Quran itu kisah pertandingan antara tukang sihir dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maka fa'alqaw hibalahu, mereka melontarkan tali-tali mereka. Kemudian fasahara a'yunan nas, maka mereka menyihir mata manusia. Matanya disihir, tali nampak macam ular. Tapi mereka tukang sihir nampak tali ya tali, tak berubah jadi ular. Tukang sihir yang nampak itu tali, tapi yang nampak ular kita yang kena sihir, atau manusia yang terkena sihir matanya tengok tali macam ular.
itu tak mengubah hakikat tali. Tapi ketika mereka tukang sihir yang menyihir mata orang itu nampak tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, tak mungkin tukang sihir kena sihir. Dia kata macam mana ni boleh berubah? Itu hakikatnya daripada tongkat menjadi ular. Itu mukjizat. Mereka tak boleh buat. Makanya mereka terus sujud dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tahu yang berlaku kepada Nabi Musa bukan sihir. Sebab kalau sihir, dia tahu, mereka tahu ilmu sihir dan mereka tahu dirinya tak boleh disihir. Tapi nampak hakikat perubahan daripada tongkat menjadi ular. Ini baru mukjizat yang tak boleh ditandingi oleh mana-mana manusia. Barulah mereka beriman. Dan mukjizat itu adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh seorang Nabi yang tak dapat dicabar oleh mana-mana orang. Ini mukjizat. Oleh kerana peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang luar biasa. Daripada Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Kalau ianya hanya setakat perjalanan daripada Masjidil Haram di Masjidil Aqsa sahaja, maka ini perkara pernah berlaku kepada siapa itu? Kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepada Ahlul Kitab daripada anak murid Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam satu kedipan mata daripada mana? Daripada Sana'a menuju ke Palestin. Kelajuan yang luar biasa. Tapi oleh kerana perjalanan itu bukan hanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi ianya adalah menembusi sampai lapisan yang ke atas, barulah perkara ini tak boleh didatangkan oleh mana-mana manusia. Makanya dikatakan mukjizat, sebab tak ada mana-mana orang boleh buat. Bagi mereka yang mengatakan Isra dan Mi'raj bukan mukjizat, tapi ia merupakan peristiwa khusus berlaku kepada Nabi. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj bukan nak mencabar kepada orang. Peristiwa Isra dan Mi'raj jemputan daripada Allah kepada baginda Rasulullah, nak tunjuk keagungan ciptaan Allah hanya kepada baginda Rasulullah. Oleh kerana perkara itu jemputan khusus untuk Rasulullah, Allah nak bagi tahu hanya kepada Rasulullah, bukan untuk mencabar orang lain apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Maka dalam hal ini peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa istimewa untuk Rasulullah. Dari Allah, hadiah istimewa daripada Allah untuk Rasulullah, bukan mukjizat yang mencabar kepada orang lain. Ini dua pandangan yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat atau peristiwa khusus hadiah daripada Allah untuk Rasulullah. Daripada keduanya adalah satu pandangan yang memberikan keistimewaan akan peristiwa Isra dan Mi'raj, baik yang mengatakan mukjizat atau yang mengatakan peristiwa khusus atau hadiah khusus daripada Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muqi mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah berlaku pada tahun ke-10 daripada hijrahnya, daripada kenabian, daripada Bai'ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mengatakan 18 bulan sebelum hijrah, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni tahun ke-10 daripada kenabian, yakni 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Pandangan yang kedua mengatakan 18 bulan sebelum Nabi hijrah, yakni setahun 5 bulan, setahun 6 bulan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW berlaku peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj. Secara kesepakatan para ulama, kalau peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku sebelum hijrah, hanya masanya bila. Dan secara kesepakatan ulama, peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku setelah bapa saudara Nabi Abu Talib meninggal dunia dan juga istri baginda Rasulullah Siti Khadijah meninggal dunia. Ini jumhur ulama berpandangan demikian. Hanya saja bila secara spesifik peristiwa berlakunya Isra dan juga Al-Mi'raj.
Kemudian ulama berbeza pandangan. Saya tidak akan membahaskan secara detail peristiwa Isra dan Mi'raj dengan ruh, dengan jasad, atau ruh saja, dan lain sebagainya. Alhasil pembahasan itu daripada berbagai aspek lebih cenderung untuk mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku dengan jasad dan juga ruh. Sekaligus jasad dan juga ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan ruh sahaja. Oleh kerana bila mana dengan ruh sahaja terkadang manusia biasa boleh berfungsi juga dengan bermimpi, ataupun dengan ruhnya pergi melayang, pergi ke mana, terbang ke sana kemari dalam masa yang singkat. Maka dalam hal ini tidak nampak keistimewaan peristiwa Isra dan Mi'raj bila mana ianya berlaku hanya melalui mimpi atau ruh Nabi Muhammad SAW sahaja, tanpa dengan jasadnya. Panjang kisah perjalanan Isra dan Mi'raj, saya tak perlu untuk nak bahaskan secara detail bagaimana perjalanannya. Secara ringkas, perjalanan itu berlaku di sebahagian malam, kena didatangkan burak oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa Rasulullah daripada rumahnya atau daripada rumah Ummu Hani ke Masjidil Haram, lalu ke Masjidil Aqsa dengan melintasi kota Madinah terlebih dahulu, lalu kemudian naiknya pergi ke Sidratil Muntaha atau pergi naik ke langit, tidak lagi menggunakan burak. Jadi burak hanya digunakan dalam perjalanan daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, maka yang hanya membawa adalah Jibril alaihissalam. Tidak lagi digunakan burak untuk menaiki ke atas, sebab burak itu dipergunakan oleh baginda Rasulullah yang langkah kakinya atau kelajuannya sejauh mata memandang, sejauh kelajuan itu setiap saat burak melangkahkan kaki menuju ke Masjid Al-Aqsa. Isra dan Mi'raj adalah dua kejadian, bukan satu kejadian, bukan satu peristiwa, tapi dua. Isra, kejadian daripada perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga Mi'raj adalah perjalanan daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Saya katakan bahwasanya awal dalam mukadimah saya katakan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kashful awal, membuka hijab alam di sebalik alam dunia ini yang dibuka oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembukaan awal itu merupakan satu mukjizat atau kejadian yang luar biasa kepada baginda Rasulullah. Saya katakan kashful hijab, membuka hijab di alamil ardi, dalam alam dunia ini. Pembukaan hijab daripada alam dunia yang tertakluk dengan waktu, tertakluk dengan tempat. Maka peristiwa Isra sahaja sudah menembusi penaklukan alam yang tertakluk dengan waktu dan masa, tapi tidak berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Apa yang saya maksudkan adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sepatutnya itu sebulan pergi sebulan balik, maka di dalam hal ini dipotong waktu itu oleh Allah untuk baginda Rasulullah dengan hanya sebahagian malam sahaja. Beliau melangsungkan perjalanan bukan hanya pergi, tapi pergi balik dalam sebahagian malam yang sepatutnya 2 bulan. Maka dalam hal ini dibuka hijab masa oleh Allah kepada baginda Rasulullah dalam masa yang begitu singkat, dapat menembusi perjalanan yang tak boleh dilakukan kecuali dengan 2 bulan. Ini membuka hijab alam ardi, alam dunia, alam bumi. Yang kedua, membuka hijab alam dunia atau alam bumi ini dengan didekatkan perkara yang jauh, dengan dekatnya sesuatu yang jauh, atau nampaknya sesuatu yang tak nampak. Pandangan kita itu terhad kepada batasan tertentu
sehingga sampai ke batasan itu kita tidak dapat untuk melihat. Pandangan saya tak tahu apa di sebalik pintu atau sebalik cermin, sebab mata saya terhalang dengan dinding ataupun cermin. Kalaupun tak ada penghalang ini, maka saya akan terhad kepada sejauh mana dilapisi oleh cuaca, udara, angin, lapisan apa yang ada di hadapan saya, sehingga pandangan saya hanya akan terhad sampai beberapa jauh sahaja. Lebih daripada itu, maka saya tak boleh untuk memandang. Ini alam ardi, alam kita. Mata mempunyai hak untuk melihat dan memandang. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj, beliau berada di Mekah, akan tetapi beliau dapat melihat sesuatu yang ada di Baitul Maqdis. Walaupun jaraknya sebagaimana saya katakan 1 bulan pergi 1 bulan balik, boleh nampak baginda Rasulullah dengan jelas jumlah bilangan tiang Baitul Maqdis. Berapakah jauh antara Mekah dengan Baitul Maqdis? Tentunya ribuan mil. Kalau dahulu pergi sebulan balik sebulan, bagaimanakah Rasulullah boleh ditampakkan oleh Allah ketika dijabar oleh orang-orang kafir Quraisy yang beriman kepada alam yang terhad, yang tidak beriman bahwasanya yang menciptakan alam boleh membuka had itu untuk tak ada had. Maka dalam hal ini mereka mengatakan kepada Rasulullah, kalau kamu memang betul pergi ke Baitul Maqdis, berapa jumlah bilangan tiang yang ada dalam Baitul Maqdis? Maka baginda Rasulullah tidak sempat menghitung ketika berada di Baitul Maqdis. Apa yang berlaku? Allah tunjukkan kepada baginda Rasulullah tayangan live Baitul Maqdis dan juga jumlah bilangan tiangnya. Dan baginda menyaksikan seperti ini, mengatakan jumlah bilangan tiang Baitul Maqdis sekian. Walaupun Baitul Maqdis jauh, tapi gambarannya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat jumlah bilangan tiang Baitul Maqdis. Perkara sama berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah yang dipimpin oleh 3 panglima perang, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah ibn Rawahah, dan juga yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Baginda bersabda sekarang Zaid sedang memegang bendera. Ini Mu'tah di Jordan. Baginda di Medina. Baginda bersabda Zaid bin Harithah sedang memegang bendera dan berperang. Kemudian baginda berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima arwah atau ruh Zaid bin Harithah sebab syahid dalam peperangan itu. Kemudian baginda menceritakan Ja'far bin Abi Thalib sedang memegang bendera dan menceritakan apa yang berlaku kepada Ja'far, tangannya dipotong dan lain sebagainya. Kemudian baginda Rasulullah setelah memberitahukan Ja'far syahid, tak lama baginda mengatakan, wa'alaikassalam ya Ja'far. Ya Asma, mengatakan kepada istrinya Ja'far, namanya Asma binti Umais. Ya Asma, ini suamimu Ja'far tadi datang mengucapkan salam kepada kamu, jawablah salamnya. Ini Ja'far sudah berada di alam barzakh, sudah syahid. Syahidnya di Mu'tah, singgah ke Madinah, ucap salam kepada Rasulullah dan salam minta disampaikan kepada istrinya Asma binti Umais. Kata baginda Rasulullah, jawablah salam suamimu. Ini semua orang tak tahu yang ada di hadapan Rasulullah. Mereka tak nampak Ja'far terbang, begitu Ja'far sedang terbang bersama malaikat, tangannya digantikan dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh terbang kemana saja di surga. Matanya memandang kepada perkara yang tak nampak kepada orang lain. Satu peristiwa beliau salat menjadi imam. Lalu baginda Rasulullah dalam Sahih Bukhari
Diceritakan baginda salat, kemudian baginda Rasulullah mendekatkan badannya ke hadapan dan sambil menggerakkan, dan seakan-akan tangannya itu dihulurkan untuk mengambil sesuatu daripada hadapan. Pada masa yang sama baginda Rasulullah ketika menjadi imam, dia berundur keadaan seakan-akan takut karena ada perkara bahaya menghampiri kepada beliau, maka beliau menghindari dan mengundur ke belakang badannya. Sementara beliau berada di dalam salat. Selesai salat, ditanya oleh para sahabat, kata baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada aku surga sehingga nyata di hadapan aku. Aku nampak buah-buahannya sehingga aku dekatnya buah surga itu yang ditampakkan oleh Allah dengan begitu jelas di hadapan aku. Hampir saja aku nak menggulurkan tanganku untuk memetik buah surga itu untuk aku tunjukkan kepada kamu macam mana buah surga. Surga di mana masih kita itu baginda masih di Madinah pada waktu itu, surga di mana kita pun tak tahu. Boleh nyata di hadapan baginda Rasulullah dan ingin dipetik oleh Nabi itu buah yang ditunjukkan. Dan aku ketika berundur, aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Seakan-akan apinya yang menyala itu menghampiri kepada aku, maka aku berundur-undur mengelak, khawatir api itu mengenai kepada diriku. Kata Allah SWT, kata baginda Rasulullah, ya Allah, adakah aku termasuk orang yang akan berada dalam neraka itu? Rasulullah SAW, yang surga tidak dibuka bagi beliau yang ketuk dahulu pintunya. Masih perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuncul di hati baginda Rasulullah. Yang maha membuka hijab Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perkara demikian kepada kekasihnya. Maka Ja'far bin Abi Thalib setelah syahid diberitahu yang pegang sekarang adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ketika gugur syahid, baginda menundukkan kepala, tak komentar apa-apa, tak komen, dia diam. Dalam nampak macam agak pucat wajah Nabi atau nampak sesuatu yang agak berbeza pada wajah Nabi. Tidak seperti masa Ja'far bin Abi Thalib dan tidak seperti masa Zaid bin Harithah. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Abdullah bin Rawaha syahid. Ketika ditanya apa pasal beliau diam, sesaat dan diberitahukan kalau Abdullah bin Rawaha ketika dalam perjalanannya agak maju mundur nak meneruskan perjalanan itu untuk menuju kepada peperangan. Gerak keraguan-raguan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjejaskan kepada keadaannya pada waktu itu yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi terhambat sikit sebab terhambatnya niat ketika berjalan maju mundur, keraguan-raguan pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun beliau berada dalam keadaan syahid. Dan siapa yang membuka hijab itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah SAW di Madinah melihat kejadian yang berlaku di Mu'tah, di Jordan di sana, diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini yang berlaku keajaiban dengan dibukanya berbagai alam, di antaranya adalah alam dunia. Dengan baginda boleh nampak bagaimana Baitul Maqdis yang begitu jauh, dan juga bagaimana masa itu adalah tidak berlaku, sudah perjalanan itu tidak tertakluk kepada masa lagi, dan bagaimana bumi itu dilipat untuk mendekatkan sesuatu yang jauh untuk baginda Rasulullah SAW. Ini alam ardi, alam dunia. Adapun alam barzakh yang dibuka oleh Allah untuk baginda Rasulullah SAW adalah perjalanan beliau menuju ke Baitul Maqdis dan juga berjumpa dengan orang-orang yang berada di alam arwah, daripada kalangan para nabi ataupun daripada kalangan bukan para nabi. Alam barzakh yang merupakan alam transit. Kata baginda Rasulullah SAW,
Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah persinggahan pertama menuju ke akhirat. Orang yang selamat lebih mudah, yang tak selamat daripadanya yang selamat. Alam barzakh ini tak dapat diketahui keadaan hakikatnya kecuali kepada orang yang berada di dalam sana. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an tadafanu la da'awtullah an yusmi'akum adzabal qabri." Kalau bukan oleh kerana kamu saling menguburkan satu dengan yang lain, saya akan berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kamu suara orang diadab di dalam kubur. Yani kalau orang boleh dengar suara orang diadab dalam kubur, tak ada orang pun tidak kuburkan orang lain pergi ke tanah kuburan. Jangan karena berziarah nak kasih kubur orang lain pun tak. Sebab dahsyatnya suara orang diadab dalam kubur. Baginda Rasulullah ketika mencampakkan atau melemparkan jasad para musyrikin di Badar, diletakkan di dalam baginda angkat jasad mereka masukkan dalam perigi supaya tidak menjadi santapan atau makanan binatang pemakan bangkai. Diselamatkan tu jasad kaum musyrikin, dimasukkan di dalam perigi Badar. Lalu baginda memanggil, "Ya Umayyah bin Khalaf, ya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya Abu Jahal, ya fulan, ya fulan, ya Utbah bin Rabi'ah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan." Wahai fulan, adakah kamu dah dapat apa yang Allah janjikan kepada kamu itu adalah benar? Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kami adalah benar. Karena Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, mana mereka boleh dengar? Mereka dah mati." Kata baginda Rasulullah, "Ma antum bi asma'a minhum." Kamu itu, pendengaran kamu tak setajam pendengaran mereka itu. Mereka berada di alam yang pendengarannya amat tajam. Pendengaran kita ini, saya kalau tak pakai mikrofon yang sana tak boleh dengar. Pasal pendengaran yang di belakang terhad hanya kepada kadar jarak tertentu sahaja. Tapi pendengaran orang berada di alam barzakh tak ada had. Kita pendengaran kita terhad pasal apa? Pasal ruh ini berada dalam jasad. Jasad ini punya kapasiti yang terhad untuk boleh dengar dan tengok kepada sesuatu. Tapi yang berada di alam barzakh, alam ruh, tak ada lagi gafas. Ini gafas, ini jasad umpama sangkar kepada ruh. Bila mana terlepas maka dia bebas, kembali kepada asalnya. Oleh hada pendengaran orang berada dalam barzakh adalah lebih tajam berbandingkan kepada pendengaran orang berada di alam dunia yang masih hidup ini. Nah, kata baginda Rasulullah, "Innahum la yasma'u dar'ani alikum." Mereka yang berada di alam barzakh ini boleh dengar langkah kaki orang yang hantarkan mereka ke dalam kubur. Bila mana balik, mereka boleh dengar langkah kakinya, seliparnya nak melangkah balik itu yang berada di dalam dengar. Kita yang berada di atas berhampiran tak dengar langkah kaki kita punya sahabat, tapi berada dalam, dia boleh dengar. Kata Nabi SAW, itu saya cakap, Nabi SAW yang beritahu, "Innahum la yasma'u gar'ani 'alikum." Mereka boleh dengar langkah kaki kamu. Masa ditanya, engkau bercakap kepada orang tak boleh dengar ya wahai Rasulullah, kata baginda Rasulullah, pendengaran mereka lebih tajam berbandingkan kamu. Sebab mereka pendengarnya tanpa had, sudah berada di alam barzakh, alam arwah, alam ruh, maka pendengaran mereka lagi clear. Padahal kenapa kita masuk kubur, pergi ziarah kubur? Apa kita diminta oleh Allah SWT, oleh baginda Rasulullah? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum sabuna wa nahnu bil athar yaghfirullahu lana wa lakum. Dalam riwayat yang lain, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Salam kepada kamu wahai penghuni rumah kaum al-mu'minin, kamu yang mendahului kami dan kami tak lama akan menyusul kepada kamu. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kamu al-afiyah, pemeliharaan dan penjagaan. Dia bercakap dengan siapa? Antum salafuna, kamu mendahului kami. Cakap dengan siapa? Dengan orang yang tanah kuburan begitu banyak itu. Yang kita bercakap masuk, masa masuk, yang belakang itu boleh dengar. Kita punya salah.
Alam barzakh tak boleh dikiaskan dengan alam yang kita ada hakikatnya yang hanya terhad kepada jasad. Alam barzakh lebih luas, lebih tajam, lebih clear. Dan suara orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur semua makhluk boleh dengar kecuali al-thaqalain, manusia dan jin yang tak boleh dengar. Kalau mereka boleh dengar, la sa'ibu, mereka akan pengsan. Tak berdaya nak menerima suara daripada teriakan mereka berada di alam barzakh yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala angkat azab kubur daripada kaum muslimin di timur dan di barat, insyaallah digantikan dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik. Alam barzakh yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau berada di alam dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memasuki di alam barzakh artinya dapat berjumpa dengan mata kasar baginda dengan orang-orang berada di alam barzakh. Baginda berjumpa dengan para anbiya di Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya beliau sallallahu alaihi wasallam disuruh turun oleh Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, inzil huna. Wahai Muhammad, turun kamu di sini. Wasalli. Kamu salat di sini. Setelah salat ditanya, tahukah kamu di mana kamu salat? Dan kamu salat adalah di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, di Baitul Lahmin, di bandar namanya An-Nasiriyah, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dalam perjalanannya berjumpa dengan Nabi Musa, mengatakan wahwa qaimun yusalli fi qabri. Saya dapati Nabi Musa sedang salat di dalam kuburnya. Salat di dalam kuburnya. Qaimun yusalli fi qabri. Macam mana dia berdiri? Adakah kuburnya terbelah, kemudian dia berdiri di atas kubur sujud salat? Ini alam barzakh. Alam barzakh yang tidak memerlukan kepada seseorang itu bila mana berdiri ada sesuatu di atasnya, dia tak boleh berdiri karena dihalang dulu sesuatu itu untuk dia mampu berdiri. Dan kubur yang kita nampak hanya mungkin seberapa kaki, kubur panjangnya 5-6 kaki dan lebar hanya 2-3 kaki umpamanya, itu dalam alam al-his. Nabi Musa salat di kuburnya tanpa memerlukan kepada tanah dipindahkan atau size kubur itu diperlebar umpamanya, tak perlu kepada itu semua, sebab itu alam yang berbeza dengan alam dunia. Wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Dia salat di dalam kuburnya. Al-anbiya berada dalam keadaan di alam barzakhnya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu itu fadilah orang membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Nabi suruh orang baca surat itu bila setiap malam sebelum tidur. Apa sebab? Kalau satu orang datang kepada Rasulullah menceritakan, ya Rasulullah, satu peristiwa saya bermusafir, kemudian saya bina kemah untuk berehat. Masa saya berehat di dalam kemah itu, saya dengar suara orang baca surat Tabarak daripada dalam bawah tanah yang saya sedang rehat di situ. Dia pasang kemah di atas kubur. Dia baca surat Tabarak daripada awal sampai akhir. Siapa orang berada di dalam kubur tadi? Diceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, surat Tabarak hiya mani'atu min adabil qabri. Surat Tabarak adalah surat yang menghalang seseorang daripada adab kubur. Syahid adalah baginda jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam sedang salat. Baginda berjumpa dengan Nabi Musa juga di Masjidil Aqsa dan menjadi makmum kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu kalau begitu Nabi Musa berada di mana? Di kuburnya kah? Atau berada di Baitul Maqdis? Macam mana Nabi berjumpa di kubur? Nabi pula berjumpa di Baitul Maqdis. Takkan orang yang sama berada di dua-dua tempat? Dalam ukuran kita punya hidup di alam dunia memang tak boleh satu orang berada di dua tempat. Tapi alam barzakh tak boleh diukur dengan alam dunia. Alam yang berbeza, jauh sama sekali. Apakah alam barzakh?
Tunggu kita masuk dalam sana, kita beritahu bagaimana alam barzah. Hakikatnya kita mendapat. Yang penting dia aman berbeza dengan alam dunia. Dia tak boleh dikawal dengan waktu, tak boleh dikawal dengan tempat. Waktu dan tempat untuk kita punya alam sekarang ini. Seseorang berada dalam surah mustaqim malam ini, tak mungkin orang yang sama berada di rumahnya. Kecuali bayanganlah yang kita lalui antara Maghrib dengan Isya di surah mustaqim, tak boleh pada hari ini juga, saat ini juga, antara Maghrib dan Isya boleh dilalui masa itu di tempat yang lain. Dah tertakluk dengan alam yang kita memang tak boleh nak lepas. Tapi alam barzakh dia berbeza. Nabi Musa dijumpai oleh Nabi, kata baginda Rasulullah, "Lau kuntu hunaka la araitukum iyyah." Kalau kamu waktu itu ada bersama dengan aku ketika Isra dan Mi'raj, aku tunjuk kepada kamu di mana kubur Nabi Musa. Bahwa indal Kathib al-Ahmar, di kawasan tumpukan pasir berwarna merah, kata Nabi. Ya Rasulullah, kenapa tak tunjukkan kepada kami kubur Nabi Musa? Kalau kuntu benar kamu bersama dengan saya waktu itu pergi ke Isra, aku tunjuk kepada kamu di mana kubur Nabi Musa. Apa makna Nabi nak tunjukkan kepada sahabat kubur Nabi Musa? Apa hikmah? Nak bagi tahu jauh kubur Nabi Musa? Macam saja. Supaya tahu kubur para anbiya untuk ziarah. Buat apa nak tunjuk kubur Nabi Musa alaihissalam kalau bukan untuk ziarah, yang mentakdirkan kepada kesan peninggalan para anbiya, supaya menggalakkan orang ziarah kubur para anbiya, supaya tahu nilai para anbiya, para aulia yang sudah berada di alam barzakh sana, bukan terus habis hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak perlu hiraukan damat tidak halas. Nabi kata nak tunjuk kubur Nabi Musa kepada kita. Supaya apa? Supaya tahu tempat-tempat para anbiya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita berziarah kepada mereka. Mahakala ala alam barzakh, jumpa dengan Nabi Musa di Baitul Maqdis. Faham tu? Jumpa pula dengan Nabi Musa di langit yang kelima. Ini lagi lebih. Sebenarnya di mana Nabi Musa? Dikubur ke, di Baitul Maqdis ke, atau di langit yang kelima? Alam tak boleh nak disamakan dengan alam kita. Alam barzakh adalah alam yang amat berbeza. Dibuka alam itu oleh Allah untuk Rasulullah, sehingga dapat melihat kepada berbagai jenis awalim, alam dunia, alam barzakh, dan juga alam al-ulwi. Alam ulwi, alam atas, alam langit. Afwan, saya sempurnakan perjumpaan Rasulullah dengan alamul barzakh, orang-orang berada di alam barzakh. Nabi SAW ketika berjalan tercium bau wangi-wangian. Dia bertanya, bau wangi-wangian itu datang daripada bau wangi-wangiannya keluarga Masyitah, tukang sikat rambut anak Fir'aun. Satu family dibunuh oleh Fir'aun disebabkan oleh kerana sikat yang digunakan untuk menyikat rambut itu jatuh, disebut Bismillah, dengan nama Allah. Kata anak perempuan Fir'aun, adakah Tuhan selain daripada ayahku? Katanya, ya, Tuhan yang menciptakan aku dan ayahmu. Direport kepada Fir'aun. Fir'aun marah, diancam untuk dibunuh. Bukan hanya dirinya, tapi dirinya dan juga ahli keluarganya. Semuanya dibunuh oleh Fir'aun disebabkan oleh kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keteguhan mereka di dalam iman yang dibunuh dengannya oleh Fir'aun menyebabkan bau wangi mereka yang sedang berada di alam barzakh dapat dicium hingga ke zamannya Rasulullah SAW. Kalau mereka itu kata Jibril adalah Masyitah dan ahli keluarganya. Subhanallah. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul,
dia seorang wanita mukminah salihah yang memegang nama Allah dengan bismillah ketika mengambil sikat yang jatuh. Kebiasaannya menyebut bismillah, bukan makan je kita menyebut bismillah. Dalam hal mengambil barang jatuh bismillah. Seorang daripada sahabat Nabi SAW dicabar oleh salah seorang dia yang tidak beriman dengan membawa racun. Kalau kamu minum ini dan kamu tidak terkena bahaya racun ini, aku akan beriman kepada agama yang kamu anuti. Maka diambil racun itu, dibuka mulutnya, bismillah fi bahrillah. Kalau dengan nama Allah racun ini masuk kepada lautannya Allah. Racun ini kalau dituangkan di lautan adalah berkesan merosak kepada air lautan. Dia buat macam itu. Bismillah dengan nama Allah, racun ini masuk ke dalam lautan Allah, diminum. Tak ada apa-apa yang berlaku, maka orang itu masuk. Jangan cuba kalau jabar dengan orang lain. Ukuran iman menjadi ukuran juga kepada orang kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana keajaiban alam barzakh itu dibuka oleh Allah untuk baginda Rasulullah, dan alangkah dekatnya alam barzakh dengan alam dunia itu bila mana seseorang ingin memahami hakikat keberadaan orang berada di alam barzakh. Dan seseorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan, ya Rasulullah, daripada ahli keluarga kami ini ada yang sudah banyak meninggal dunia sehingga keluarga ini hampir pupus, yakni hampir punah. Anak saya sudah meninggal dunia dan di kampung saya sekarang ada orang sedang nazak. Bolehkah saya untuk sampaikan salam saya kepada anak saya melalui orang yang sedang nazak tadi? Dan kata baginda Rasulullah, orang yang berada di alam barzakh ini akan saling berkenalan satu dengan yang lain, umpama berkenalannya burung pada pokok, kalau bertemu satu dengan yang lain dia berkenalan. Orang berada dalam barzakh pun macam itu juga. Paham tu? Ada berkenaan dengan alam barzakh yang dibuka oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun alamul ulwi, alam langit. Baginda menceritakan saya dibawa oleh Jibril menaiki langit sampai kepada langit yang pertama. Lalu Jibril mengetuk pintu langit. Kemudian di pintu langit ada malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Ditanya, siapa? Kata Jibril, siapa yang bersama dengan kamu? Kata Jibril mengatakan, Muhammad. Awak bu'ith, sudah diutus? Kata Jibril mengatakan, ya. Dikatakan, famarhaban bil maji'u gadja. Selamat datang kepada orang yang dinanti-nanti kedatangannya telah tiba. Maka ucapan selamat datang daripada malaikat penjaga langit pertama yang ada pintunya. Dari mana kita tahu dah langit itu ada pintunya? Nabi yang bagi tahu. Dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, apa itu? Dalam surat Amma Yatasa'alun, Ja'alna nahara ma'asya wa lana ba'utakum sawan syidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna min al-mu'sirati man thajjaja linukhrij bihi haqqan wa nabata wa jannatin alfafa. Apa itu? Ada abwaba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama', langit akan dibuka. Fakanat abwaba, mempunyai berbagai pintu. Pintu itu menjadi laluan nak masuk ke langit pertama, kedua dan ketiga baginda Rasulullah melalui pintunya. Supaya tahu bahwasanya setiap tempat yang ada pintu mesti masuk melalui pintu. Waqtul buyut min abwabiha, datangilah rumah orang itu melalui pintunya. Wala taqtul buyut min zuhuriha, jangan kamu datang rumah orang melalui pintu belakang.
yang disuruh masuk melalui pintunya. Demikian yang berlaku kepada baginda Rasulullah. Lalu pintu pertama langit, kemudian pintu kedua dia dapati di langit yang pertama menjumpai seorang Nabi, langit yang kedua menjumpai dua orang Nabi, langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, naik ke keempat berjumpa dengan Nabi Harun, langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Ibrahim alaihissalam, berjumpa dengan para nabi yang dijumpai di Masjidil Aqsa, nabi yang sama dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW di langit. Kemudian dalam perjalanan diberitahu bagaimana itu Sidratul Muntaha yang mempunyai daun yang digambarkan umpama telinga gajah, kata Nabi SAW. Gambaran di atas itu yang nampak Nabi menggambarkan sedikit saja kepada kita sebagaimana hakikat dan realitinya yang mengetahui hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada alam langit yang saya maksudkan dapat tahu, kita dapat dibukakan hijabnya oleh Allah untuk baginda Rasulullah. Langit mempunyai pintu, langit ada penjaga, langit juga mempunyai lapisan 7, dan di langit pun ada beberapa anbiya yang berada pada setiap langit. Dan langit di langit ada Baitul Ma'mur. Itu alam di langit semua yang Allah tunjukkan kepada baginda Rasulullah. Baitul Ma'mur adalah rumah Allah di langit, kata baginda Rasulullah, yang setiap hari telah tawaf di Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Bermula daripada adanya Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000 malaikat tawaf. Sekali tawaf dah tak boleh lagi untuk kembali tawaf, karena yang queue daripada malaikat masih ramai lagi yang belum tawaf. Kita nak pergi Baitul Haram, kalau pergi sekali pergi Mekah sana boleh berkali-kali kita tawaf. Baitul Ma'mur tak pernah sunyi daripada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada mana kita tahu Baitul Ma'mur itu ada? Daripada baginda Rasulullah yang pergi tengok kepada Baitul Ma'mur. Dan keajaiban langit pun dibuka oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hijab yang keempat yang dibuka oleh Allah untuk Rasulullah adalah alam akhirah. Kita semua sedia maklum bagaimana Nabi nampak orang hancurkan kepalanya, kemudian pulih balik. Itu gambaran orang berada dalam neraka yang dia berat untuk melakukan salah. Nabi nampak orang macam kena kerasukan jin ataupun syaitan. Itu gambaran orang berada di kelak nanti di akhirat di neraka, gambaran orang yang makan uang riba. Nabi nampak orang ada daging sedap, ada daging busuk, dia ambil daging yang busuk. Gambaran orang yang dia berzina sementara ada yang halal. Nabi nampak orang menanam satu tanaman, berbuahnya dengan begitu banyak. Gambaran orang berada dalam surga yang suka bersedekah. Gambaran surga dan neraka yang itu berlaku di alam akhirat nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Kemudian yang terakhir adalah alam yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita tak dapat nak uraikan macam mana. Sebab perjumpaan antara makhluk termulia dengan Khalik yang maha mencipta, yang tiada batasan sempadan kekuasaannya, dannya, kehebatannya, tak memerlukan tempat untuk berjumpa dengan sesiapa pun juga. Karena kalau bertempat, maknanya dia mempunyai batasan dalam tempatnya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat, karena tempat itu makhluk. Kalau Allah bertempat, maka dia berdiri di atas makhluk. Allah itu dahulu, hari ini, dan kekal selama-lamanya. Allah adalah Allah. Sidratul Muntaha, kenapa diberi nama Sidratul Muntaha? Makanya diberi nama sidrah daripada jenis daunan sidrah. Al-Muntaha, puncak kepada segala lapisan yang ada di atas bawah alam atau alam raya cakrawala ini, semuanya planet, bintang, apa saja daripada ciptaan Allah berada di bawah Al-Muntaha atau Sidratul Muntaha.
semuanya adalah merupakan kawasan atau ciptaan yang boleh dicapai mungkin oleh jin, mungkin oleh malaikat, atau mungkin juga oleh manusia. Tapi di atas muntaha itu adalah tidak lagi dikatakan berada di bawah jangkauan makhluk siapapun juga. Sidratul Muntaha, tempat yang tak ada mana-mana makhluk, tak kira jin, tak kira nabi, tak kira rasul, tak kira malaikat, yang pernah sampai kepada menembusi lapisan itu, kecuali satu yang diseru oleh Jibril untuk maju terus ke hadapan, sebab dirinya tak mampu nak menembusi itu. Sebab semua cakrawala alam raya ini di bawah Sidratul Muntaha, termasuk di bawah Sidratul Muntaha arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya menembusi tempat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu kita tak dapat gambarkan macam mana hakikat. Hanya disampai atau sampai kepadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang membuka hak sempadan pelbagai alam kepada baginda Rasulullah sebagai satu pelawaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia, alam barzakh, alam langit, alam akhirat, dan alam yang tiada hanya mengetahui kecuali Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu hikmah daripada peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj. Selebihnya kita semua sedia maklum bagaimana perjumpaan Nabi dengan Nabi Musa, bagaimana salat daripada 50 menjadi 5. Kita semua sedia maklum perkara yang sedemikian. Itu adalah hadiah daripada baginda Rasulullah SAW kepada kepada umat. Oleh hada dalam dalam muhadatsah, dalam percakapan antara baginda Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa, baginda juga membawa keazaman untuk membawa umatnya bersama dengan baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra dan juga dalam peristiwa Al-Mi'raj. Dalam tahiyat yang dibaca oleh baginda Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam untuk kami, untuk Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh diikut sertakan di dalam salam. Oleh hada dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu umpama mi'raj bagi seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana ia berada dalam keadaan as-salat, sebab itu adalah merupakan hadiah satu-satunya yang dibawa oleh baginda Rasulullah kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Banyak lagi kejadian-kejadian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dan juga keajaiban yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bagaimana kesatuan agama yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap dan penerus kepada risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, dengan bukti bahwasanya Baitul Maqdis adalah tempat yang diziarahi dan dikunjungi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia adalah merupakan kiblat kepada umat sebelum Nabi, tetapi ia juga merupakan risalah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah untuk disempurnakan daripada risalah-risalah yang diturunkan oleh Allah kepada sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada peristiwa Isra dan juga Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghayati serta menginsafi keajaiban yang berlaku kepada beliau dan melihat bagaimana keagungan dan kedudukan beliau itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati dan jiwa kita kemantapan di dalam iman dan juga keyakinan, serta menghayati akan teladan peristiwa Isra dan juga Al-Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar supaya diberikan pencerahan kepada minda dan akal pikiran kita untuk memahami hakikat peristiwa Isra dan juga Mi'raj dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hakikat tersebut. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaat daripada ikhlas kita pada malam hari ini, dan insyaallah dengan panjang umur sehat wal afiat untuk kita sambung pada tajuk dan kelas yang akan datang insyaallah. Allahumma hdina bil huda wa ja'alna mimman yusharifu ridwan wa la turidna waliyan siwa wa la taj'alna mimman fa'ala amraka wa asad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.